Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua adik-adik lepasan SPM yang ada bersama kami pada petang ini dan juga para ibu bapa mungkin yang ada menyertai live chat kami bagi pihak anak-anak dan semua penonton yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita bersama kami untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan maklumat program diploma yang terdapat di Fakulti Informatik dan Komputeran UNIZA pada petang ini. So seperti yang semua tahu, UPU online sedang dibuka sekarang untuk proses permohonan ataupun proses pengemaskinian program yang mana permohonan UPU online ini akan ditutup pada esok hari 21 hari bulan 6 pada jam 5 petang. So anda semua mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi 2 hari lagi untuk mengemaskinilah maklumat pilihan-pilihan program yang anda ingin mohon bagi program diploma. Okey, so untuk itu tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkanlah pada hari ini bersama-sama kami kita ada 3 orang panel jemputan yang kami bawakan khas dari FIK. So yang pertama kita akan bersama dengan Dekan FIK sendiri iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nazari bin Muhammad Ros. Yang kedua kita ada Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat Dr. Siti Sabariah binti Abbas. Okey, dan yang seterusnya kita ada Ketua Pusat Pengajian Multimedia Dr. Wan Malini binti Wan Isa. Okey, so sebelum itu saya perkenalkanlah saya sendiri. Okey, saya Zahratul Amani binti Zakaria selaku wakil daripada tim promosi FIK dan saya juga merupakan salah seorang warga pendidik ataupun pensyarahlah di FIK sendiri. Okey, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut lagi, suka di sini saya nak kongsikanlah sedikit mengenai latar belakang UNIZA secara ringkas. So UNIZA adalah sebuah universiti awam yang diletakkan di bawah kluster Universiti Islam. So UNIZA berdiri dengan membawa misi Universiti Islam Integrasi Contemporary dengan motonya adalah ilmu demi faedah insan. So UNIZA mempunyai 11 fakulti dan pelbagai program yang ditawarkan di 11 fakulti yang terdapat di UNIZA ini. So seperti yang kita tahu, UNIZA terletak di Terengganu dan mempunyai 3 kampus. So kampus yang pertama ataupun kampus utamanya adalah di kampus Gong Badak lah, di daerah Kuala Nerus. Yang kedua adalah kampus perubatan yang terletak di Bandar Kuala Terengganu dan kampus perubatan ini fokusnya adalah kepada program-program perubatan. Seterusnya kita ada kampus Besut di Tembila Besut, yang mana FIK ni berada di kampus yang mana So FIK sendiri berada di kampus Besut. So kampus Besut ni adalah satu kampus yang baru, baru beroperasi dalam tahun 2013. So dikonsider baru lagi lah. Tapi walaupun ianya baru, kelengkapan untuk pembelajaran pelajar, kelengkapan untuk pelajar beriadah, hostel dan sebagainya amat lengkap di kampus Besut. So disebabkan COVID ni mungkin kita tak dapat nak menjelajah ataupun mengenali FIK secara fizikal, tapi di sini kami bawakan anda semua untuk kita lihat kampus FIK ataupun fakulti FIK ataupun kampus Besut secara lebih dekat lagi secara maya. So untuk itu jom kita saksikan video yang kami bawakan khas untuk anda semua. Jom kita saksikan.
kita dah saksikan tayangan video yang kami bawakan kepada anda semua, kepada adik-adik semua untuk mengenali FIK dengan lebih dekat lagi. So daripada video tadi kita dapat lihat terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan di kampus Besut, terutamanya bagi FIK, yang mana kita ada pelbagai kemudahan makmal. Contohnya seperti makmal teknologi maklumat, makmal multimedia, studio fotografi, dan juga kita ada taman rekreasi, kita ada hostel yang lengkap, kemudahan pusat kesihatan pelajar dan sebagainya. Okey, so diharapkan dengan paparan video tadi sedikit sebanyak adik-adik dapat merasai suasana kami di kampus Besut dan akan menyuntik semangat untuk adik-adik semua nak join kami nanti untuk program diploma. Okey, tanpa kita melengahkan masa, dengan ini saya ingin menjemput Dekan FIK iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Nazari bin Muhammad Ros untuk menyampaikan kata aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zahratu sebagai pengerusi majlis pada petang ini. Bersama kita pada petang ini, di samping Dr. Zahratu, kita juga mempunyai wakil-wakil daripada pusat pengajian ataupun dipanggil sebagai jabatan, dikenali sebagai jabatan, dan di samping itu kita juga ada Profesor Madya Dr. Muntazimah yang merupakan timbalan dekan yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan juga siswazah. So mohon Dr. Muntazimah lambat tangan sikit supaya orang kenal yang mana satu. Okay. Dan sebagaimana diperkenalkan tadi, saya sebutlah semula, kita juga mempunyai Puan Marini yang menguruskan pusat pengajian multimedia. Beliau baru saja pulang daripada PhD-nya dengan jayanya. InsyaAllah beliau akan menyumbangkan tenaga beliau dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan multimedia. So di dalam pengurusan multimedia beliau menjaga program-program seperti program diploma yang berkaitan dengan multimedia dan juga program yang berkaitan dengan ijazah multimedia. Dan seterusnya bersama saya pada petang ini Dr. Siti Sabariah yang mempunyai background akademik dalam matematik. Beliau merupakan ketua pusat pengajian teknologi maklumat yang juga menguruskan program diploma teknologi maklumat di samping program ijazah. So saya mengucapkan terima kasih kepada barisan pimpinan yang bersama saya pada petang ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasihlah juga kepada para pelajar saya sebut para pelajar yang bakal menghuni tembilan nanti, dan juga pada ibu bapa yang bersama pada sesi petang ini. Sebelum saya meneruskan saya punya sharing mengikut PowerPoint yang saya sediakan, saya nak maklumkan bahawa, nak war-warkan kepada semua bahawa kita kena faham bahawa IT merupakan tunjang belakang kepada semua industri yang berada di Malaysia. Semua industri yang berada di Malaysia sebenarnya ada kejurutaannya, kepelancongannya, perniagaannya, perubatannya, namakan apa juga. Namakan apa juga industri yang berada di dunia di Malaysia, di belakangnya ialah IT. Tanpa IT, industri ini tidak akan maju ke hadapan sebagaimana dia orang berada di sini sekarang. Kalau kita lihat, saya ambil contoh F-25 fighter jet yang dibangunkan di Amerika Syarikat. Di dalamnya terdapat 25 juta coding of lines. So ini semua disumbangkan oleh para pakar IT. Mereka yang menduduki, yang mengikuti, yang mempelajari IT, mereka bakal menyumbang tenaga kepakaran mereka untuk bersama-sama bersatu padu dengan industri ini supaya Malaysia akan menjadi lebih maju. Sebuah negara yang tidak mengambil peluang untuk menggunakan IT dan disepadukan dengan industri lain, mereka akan ketinggalan. Apa juga industri mesti ada IT, barulah mereka boleh bersepadu dan maju ke hadapan. Kalau kita tengok di dalam musim pandemik yang kita hadapi sekarang ini, IT memainkan peranan penting. Bagaimana pihak kesihatan dapat mencari maklumat secepatnya, menguruskan maklumat dengan sebaiknya,
untuk mengenali bagaimana menguruskan pesakit yang ada. Peranan IT amat diperlukan di sini. Itu sebab saya menjemputlah kepada semua pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program ini, jangan was-was, jangan berasa syok bahawa program ini tidak ada sebarang keuntungan. Program ini bagi saya, walaupun saya tak boleh nak janji, saya nampak dia punya prospek amat bagus, amat baik. Ya, di mana juga, bila masa pun, ini adalah antara program yang dari segi prospeknya amat baik, kerana kepakaran IT diperlukan bila di mana juga, di mana-mana industri yang ada. Even dalam akademik pun, IT juga diperlukan untuk membantu supaya proses PDP berjalan dengan lancar ini. Ya. Seterusnya saya ingin berkongsi sedikit maklumat melalui PowerPoint yang saya sediakan yang tidak seberapa lah. Hopefully boleh dapat memberi sedikit maklumat kepada para pelajar ataupun ibu bapa yang bersama kita pada hari ini supaya dapat menambah lagi maklumat yang ada untuk mereka membuat keputusan yang lebih baik, ya, untuk menghantar anak-anak mereka ke kampus Besu mengikuti pembelajaran yang ada di sini. Ya. Sekejap saya share. Ini adalah gambaran secara ringkas kampus Besu, antara kampus yang menarik, yang mempunyai tasik tersendiri dan tasik ini berhadapan dengan fakulti. Ya. So di kampus Besu secara ringkasnya kami mempunyai sebuah pejabat pengarah kampus Besu yang ada fakulti informatik, fakulti FIK yang dikenal sebagai FIK, dan kami juga ada di sini juga ada fakulti biosumber dan industri makanan di samping fakulti farmasi. Ya. Ada 3 fakulti yang bermustautin di kampus Besu. Dan antara tujuan utama di kampus Besu ialah berkaitan dengan informatik, ICT, multimedia, matematik, farmasi, agrotek dan sebagainya. Okay. Di samping itu keluasan di kampus Besu amat besar, 963 ekar, amat besar. Maknanya lepas kelas tu pelajar-pelajar bolehlah menggunakan masa untuk melepas tension dan sebagainya, menghadapi suasana yang aman, damai dan sebagainya. Para pelajar lebih kurang dekat 2,000 orang pelajar yang menghuni kampus Besu. Okay. Kemudian pelajar antarabangsa seramai 125 orang semua sekali yang sedang mengikuti pelbagai program yang ada di kampus Besu. Okay, so seterusnya. Okay. Program hari ini saya nak bercakap tentang program diploma. Program diploma yang sedang ditawarkan sekarang ni sebenarnya sudah bermula daripada 1993. Ini bermakna bahawa program tersebut dari segi kandungannya sudah matang, ya, dan dari segi tenaga pengajarnya amat berpengalaman, ya, kerana kami telah hampir 20 tahun lebih mengajar program yang ada ini. Dan kami bermula pun di UNIZA yang sejarahnya bermula daripada KUZA, bermula daripada program diploma, dan ramai daripada lepasan-lepasan daripada program diploma ini telah sekarang memberi perkhidmatan yang amat baik di seluruh Malaysia, ya. So dari segi sejarahnya bermula daripada 1993 kami berkhidmat di Gong Badak, dan pada tahun 2013 kami berpindah ke kampus Besu dan diberi nama yang baru, Fakulti Informatik dan Komputeran, dan lebih dikenali sebagai FIK lah, itu nama singkat. Ini ialah visi dan misi FIK, peneraju ilmu informatik, dan berikhtizam menjadi sebuah institusi bertaraf global. Ini perjuangan yang ada pada FIK. Dari segi organisasinya saya mengetahui dan kami mempunyai 3 pusat pengajian, ya, dan di atasnya yang membantu saya 3 timbalan dekan, ya, akademik dan siswazah, penyelidikan dan pembangunan, dan juga yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Pensyarah yang berkhidmat di FIK ramai, lebih kurang 50 orang, ya. Ada yang bertaraf profesor media, ada juga pensyarah kanan dan juga pensyarah, ya.
dan keseluruhan staf yang ada adalah lebih kurang 63 orang yang aktif di FIK yang menjadi tunjang yang memberi servis kepada FIK. So dari segi programnya yang ada, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD yang ada. So saya nak highlight sini bahawa kita ada program diploma. Mana-mana pelajar daripada program diploma ni, mereka boleh memasuki mana-mana saja yang ada di antara 4 program ijazah yang ada ni. Umpamanya kalau program pelajar daripada program diploma multimedia, mereka boleh menyambung pelajaran mereka di sarjana muda teknologi maklumat informatik media. Dan pelajar-pelajar daripada program diploma teknologi maklumat, boleh juga memilih antara mana-mana yang ada. Sama ada nak masuk dalam pembangunan perisian, nak masuk dalam keselamatan rangkaian komputer, nak masuk komputer internet, ataupun nak masuk dalam informatik media pun boleh dengan syarat mereka dapat diploma. Dan pelajar-pelajar daripada diploma yang masuk di diploma ini, mereka akan mendapat transfer kredit. Maknanya sekiranya mereka berada dalam diploma selama 2 tahun, ada di antara subjek-subjek yang mereka ikuti pada peringkat diploma boleh dipindah pada peringkat sarjana muda. Maknanya mereka tidak perlu mengulang subjek-subjek tersebut, tetapi ada syaratnya lah, kena ada certain grade yang mereka perlu capai. So saya mengesyorkan sangatlah kepada semua pelajar yang sedang mengikuti sesi ini, sekiranya anda telah nekat dan membuat keputusan bahawa masa depan anda ialah IT, maka masuklah kepada program diploma ini. Program diploma ini akan mengasuh bakat anda, mengasuh skill anda di dalam diploma teknologi maklumat ataupun multimedia. Dan sekiranya anda keluar daripada sini, anda sudah pun mempunyai asas yang kukuh. Dan sekiranya anda terpilih untuk memasuki program sarjana muda sains komputer atau degree programs, bermakna anda sudah mempunyai asas yang kuat, asas yang kukuh. So di samping anda sudah pun terbiasa dengan keadaan pembelajaran di sana, dan dia akan memudahkan penyesuaian anda ketika masuk program degree kami. Antara pelajar diploma yang sempat saya jumpa ialah antaranya sudah mendapat 35 jam kredit pindah. Bermakna apabila mereka memasuki program degree, mereka sudah ada dalam tangan 35 jam kredit. So mereka perlu habiskan another 90 lebih lagi untuk dihabiskan dalam masa 3 tahun setengah. So ada setengah pelajar yang memasuki program diploma ini hanya memerlukan another 2 years lebih untuk mendapat degree. So dari segi masanya sudah singkat, dari segi pengajiannya sudah memberi penumpuan kepada IT. Dan saya amat mengesyorkanlah sekiranya anda telah membuat keputusan bahawa masa depan anda dalam IT, maka pilihlah program diploma yang ada ini, belajar sesungguhnya supaya mendapat hasil yang baik, kemudian masuk kepada our program degree, dan insya-Allah kita akan tengok bagaimana keputusan anda. Sekiranya layak, kita akan berilah transfer kredit yang sepatutnya. Dan selepas tu anda bolehlah menyambung pada program master dan juga PhD. So ni ialah sebahagian daripada fasiliti yang ada. Ini sebahagian daripada fasiliti yang berada di kampus Besu, library, lapang sasar memanah, pusat rekreasi, gym dan juga dewan auditorium. Inilah pusat kesihatan. Ini ada antaranya ialah gambar-gambar daripada makmal di FIK. Kami mempunyai banyak makmal, hampir 14 lebihlah makmal yang ada untuk digunakan oleh para pelajar. So ada makmal teknologi maklumat, ada makmal multimedia, ada makmal Cisco yang untuk kerangkaian, ada makmal penyelenggaraan untuk BKPC, makmal untuk keselamatan rangkaian antaranya. Makmal realiti maya, makmal studio fotografi, studio audio video, dan juga yang dekat sini ada juga yang dipanggil sebagai entry lab. Inilah lab keusahawanan atau lab yang duduk di bawah office Uniza Digital Hub.
UNIZA Digital Hub ni adalah sebuah entiti yang berada di FIK yang memberi peluang kepada mana-mana pelajar yang mempunyai minat untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Dan kami mempunyai beberapa grup pelajar yang telah register di UDH ni sebagai sebuah syarikat, dan didapati mereka dapat beberapa pelbagai projek yang ada di universiti yang dapat mereka gunakan untuk menjana ekonomi pelajar masing-masing. Dan saya amat mengesyorkanlah pada mana pelajar yang ingin masuk di program ini register dengan our UDH, UNIZA Digital Hub, whereby kita akan groom ataupun mendidik pelajar untuk menjadi seorang keusahawan yang berjaya. Ya, insya-Allah. Ini sebahagian daripada Smart Classroom yang ada. Dan itu saja setakat ni. So seterusnya saya pass balik kepada our MC Dr. Zah. Silakan Dr. Zah. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nazari atas sesi perkongsian taklimat sebentar tadi. Perkongsian maklumat sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menjemput Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat Dr. Siti Sabaria untuk meneruskan sesi ini dengan taklimat berkenaan program Diploma Teknologi Maklumat. Silakan Dr. Siti. Meluangkan masa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang pertamanya terima kasihlah kepada Dr. Zahratul selaku kita punya moderator pada hari ini. Okay, jadi adik-adik sedia maklum di Fakulti Informatik dan Komputeran kita ada dua program diploma lah. Okay, iaitu yang pertama Diploma Teknologi Maklumat dan juga Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan Diploma Teknologi Maklumat. Okay, jadi sebelum kita teruskan kepada syarat untuk memohon Diploma Teknologi Maklumat, suka untuk saya terangkan apa matlamat sebenar bagi program Diploma Teknologi Maklumat itu sendiri. Okay, secara program ini bertujuan kompetensi itu berdasarkan instruksi pengetahuan adik-adik dan juga para ibu bapa. Kita Diploma Teknologi Maklumat ini tempoh pengajian dia adalah selama 2 tahun. Okey. Jadi selama 2 tahun ni adik-adik selepas sahaja 2 tahun adik-adik akan memperolehi Diploma Teknologi Maklumat. Okey, dan dalam tempoh 2 tahun ini juga adik-adik kena tahulah kita ada 2 semester pendek, 3 semester biasa dan juga 6 bulan latihan industri. Jadi kita bukan sekadar berada di dalam kelas, malah kita juga didedahkan persekitaran luar lah. Maksudnya melalui latihan industri adik-adik akan terdedah kepada persekitaran ataupun suasana bekerja yang sebenar lah. Okey, dan seterusnya adalah mod pengajian. Mod pengajian bagi program ini adalah secara sepenuh masa. Dan apa yang adik-adik sekarang ni insya-Allah akan ataupun untuk pengambilan pada bulan Ogos lah 2021. Okey, kemudian kita teruskan kepada syarat kelayakan minimum bagi program Diploma Teknologi Maklumat. Okey, yang pertamanya adik-adik mesti mendapat sekurang-kurangnya grade C daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM, iaitu matematik ataupun matematik tambahan. Okey, at least C. Kemudian adik-adik juga mesti mendapat sekurang-kurangnya grade C 1 daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM. So yang ini adalah mata pelajaran agama lah, seperti pendidikan Islam, tasawuf
Islam, syariah, pendidikan syariah Islamiah, bahasa Arab dan banyak lagi lah. Tapi adik-adik kena at least dapat satu C daripada mata pelajaran berikut. Okay. Kemudian adik-adik juga mesti mendapat sekurang-kurangnya grade C 2 mata pelajaran lain selain yang telah dipilih tadi. Okay, tidak termasuk bahasa Melayu pada tingkat SPM. Contoh, mungkin adik-adik boleh pilih subjek sains, biologi. So itu dah dikonsider 2 subjek selain daripada yang kita pilih tadi. Okay. Kemudian adik-adik juga mestilah mendapat sekurang-kurangnya grade D dalam bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Okay, itu adalah syarat kelayakan minimum lah bagi program Diploma Teknologi Maklumat. Okay, jadi kita tengok pula peluang kerjaya selepas sahaja adik-adik melepasi tempoh 2 tahun tempoh pengajian. Okay, yang pertamanya adik-adik berpeluang untuk menjadi seorang penolong pegawai teknologi maklumat. Okay, yang kedua penolong penganalisis sistem. Okay, kemudian adik-adik juga boleh menjadi seorang pengatur cara komputer ataupun web, ataupun penolong pentadbir pangkalan data, penolong pentadbir rangkaian dan juga usahawan ICT. Okay, ini adalah contoh je lah. Okay, contoh peluang kerjaya yang adik-adik boleh sertai sebaik sahaja tamat program Diploma Teknologi Maklumat. Dan sebenarnya untuk Diploma Teknologi Maklumat ni insya-Allah cerah, bukan sekadar apa yang dinyatakan jawatan yang dinyatakan pada slide inilah. Saya rasa itu saja untuk Diploma Teknologi Maklumat. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zaratu. Okay, terima kasih Dr. Siti di atas pencerahan ataupun info. So banyak info yang kita dapat mengenai Diploma Teknologi Maklumat. Okay, untuk adik-adik sekalian ataupun penonton-penonton yang ada pada masa ini, sekiranya ada apa-apa soalan boleh diajukan kepada ruangan komen kami di FB live tu. So nanti sebelum berakhirnya program pada hari ini, kami akan bacakan soalan dan kita akan cubalah jawab soalan sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita jemput Ketua Pusat Pengajian Multimedia iaitu Dr. Wan Malini binti Wan Isa untuk memberi taklimat berkenaan dengan program kita yang kedua iaitu Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Silakan Dr. Wan Malini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih kepada Dr. Zaratu selaku pengerusi pada program kita pada petang ini. Okey, saya Wan Malini, selaku Ketua Jabatan Multimedia ingin menerangkan sedikitlah mengenai program Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okey, maksudnya di fakulti kita ada 2 program diploma lah, satu Teknologi Maklumat dan juga satu lagi Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okay, kita pergi kepada matlamat program kita lah. Apa tujuan ataupun matlamat program Diploma Teknologi Maklumat Multimedia ni adalah untuk memupuk bakat yang kreatif, dinamik, daya tahan dalam mempromosikan tanggungjawab sejagat melalui industri multimedia. Program ini juga menyokong aspirasi nasional dan global ekonomi digital berdasarkan visi dan misi universiti. Selain itu, program ini sekaligus memberi peluang kepada adik-adik untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seperti yang kita sedia maklum semua, program pengajian kita hanyalah 2 tahun sahaja. Okey, so dalam 2 tahun ni kita ada 2 semester pendek dan 3 semester panjang serta 1 semester untuk latihan industri, yang mana adik-adik akan ditempatkan di syarikat-syarikat ataupun di company untuk menjalani latihan industri selama 6 bulan. So di situ nanti adik-adik akan memperoleh pengalaman macam mana bekerja dengan dalam dunia sebenar lah. Untuk mod pengajian kita adalah secara sepenuh masa, dan yang UPU buka sekarang ni adalah untuk pengambilan Ogos 2021.
Okey, bagi syarat kemasukan, okey, adik-adik perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam satu mata pelajaran matematik di peringkat SPM, sama ada matematik ataupun matematik tambahan. Okey, dan perlu mendapat sekurang-kurangnya C dalam satu mata pelajaran pendidikan Islam ataupun tasawuf Islam, syariah, pendidikan syariah Islamiah, di peringkat SPM. Salah satu daripada mata pelajaran pendidikan Islam ni mendapat sekurang-kurangnya grade C lah. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C dua mata pelajaran lain yang selain yang dipilih tidak termasuk bahasa Melayu pada peringkat SPM. Maksudnya dua mata pelajaran lain, tak kisahlah geografi ke sains, dan mata-mata pelajaran lain lah yang diambil semasa peringkat SPM, dan juga mendapat sekurang-kurangnya grade D dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Tu untuk syarat kemasukan. Peluang kerjaya. Untuk peluang kerjaya, setelah adik-adik tamat tempoh pengajian, adik-adik berpeluang untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat ijazah. Kalau di Fakulti Informatik sendiri, kita ada 4 program ijazah yang boleh adik-adik pilih. Ataupun jika adik-adik ingin masuk ke laluan kerjaya, peluang adik-adik dalam bidang kerjaya terbuka luas. Terdapat beberapa peluang lah yang kita boleh ceburi, antaranya mereka bentuk papan cerita, mereka bentuk berarah. Adik-adik boleh menjadi pengatur cara web, pembangun kandungan multimedia, ataupun yang berminat untuk jadi usahawan, boleh jadi usahawan ICT dan multimedia. Yang minat dengan reka bentuk boleh jadi pereka bentuk grafik, animasi dan multimedia. Selain daripada menjadi penolong teknologi maklumat ataupun penolong takbir rangkaian. Itu sajalah daripada saya. Saya serah balik kepada Dr. Zahratul. Okey, terima kasih Dr. Wan Malini atas sesi perkongsian berkenaan Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okey, adik-adik sekalian, so apa yang saya boleh ringkaskan daripada taklimat daripada Tuan Dekan sebentar tadi, daripada Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat, Ketua Pusat Pengajian Multimedia. So program diploma di FIK ni adalah selama 2 tahun sahaja. Okey, so 2 tahun tapi kita ada 6 semester. Yang mana dalam 6 semester tersebut kita ada 2 semester pendek dan 4 semester panjang lah. Okay. So di hujung pengajian nanti selama 6 bulan atau 1 semester, adik-adik pelajar akan menyertai ataupun akan ke industri lah, ataupun syarikat-syarikat swasta, sama ada swasta pun boleh, agensi kerajaan pun boleh, untuk menjalani latihan industri. Okey, kemudian selepas habis diploma, so mesti adik-adik tertanya kan, apakah career path adik-adik pada masa akan datang selepas diploma. So di sini adik-adik ada pilihan, sama ada ingin terus bekerja pun boleh. Okay, so peluang kerjaya seperti yang Dr. Malini dan Dr. Siti Sabariah terangkan tadi, so itu adalah antara peluang kerjaya yang adik-adik boleh ceburi lah. So pilihan yang kedua ialah adik-adik boleh masuk ke program degree. So apa yang specialnya diploma FIK ni, kita ada sediakan laluan untuk adik-adik ke degree di FIK juga. Okay, so Tuan Dekan tadi ada ceritakan dengan lebih detail lah, saya kira tadi ada 4 program degree di FIK. So boleh pilih sama ada mahu join degree dalam bidang Sains Komputer Software Development. Okay, kita ada juga degree Sains Komputer Computer Network Security, dan kita ada juga degree dalam Sains Komputer Internet Computing, dan kita ada 1 program degree dalam Teknologi Maklumat, iaitu Informatik Media. So ada 4 laluan. So yang specialnya bila adik-adik daripada diploma FIK masuk kepada degree FIK, adik-adik dah ada dalam tangan ni sekarang 36 jam kredit daripada diploma yang adik-adik boleh transfer pada waktu degree. So 36 jam kredit ini banyak
kalau kita convert kepada bilangan subjek, lebih kurang 12 subjek yang you dah boleh transfer. So transfer ni maksud dia kita dah belajar subjek tu pada waktu diploma. Okay, so pada waktu degree nanti subjek yang sama kita akan belajar. So subjek ini bila persamaan subjek ni 80% ke atas, so subjek tu tak perlu lagi diambil, boleh transfer. So ini menjimatkan masa pembelajaran adik-adik selama 2 semester. Okay, so kalau degree di FIK tempoh penuh dia 3 tahun setengah. So bila you dah transfer 12 subjek, you dah jimat 1 tahun. Okay, jadi boleh grade awal lah 2 tahun setengah, boleh habiskan ijazah di FIK insya-Allah. Okay, so itu adalah satu wow factor lah untuk adik-adik pelajar yang masuk diploma kita dan teruskan degree di tempat kita juga. Okay. Okey, untuk seterusnya kami nak bawakan adik-adik untuk lihat sesi, kita ada sesi perkongsian sebenarnya dengan pelajar-pelajar alumni alumni FIK, iaitu alumni Diploma Teknologi Maklumat dan juga alumni Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. So kita ada sediakan video perkongsian daripada alumni. So untuk itu jom kita sama-sama saksikan perkongsian mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad. Saya adalah salah seorang daripada alumni program Diploma Teknologi Maklumat Multimedia UNIZA ataupun nama pendek dia DTMM. Okey, best ke DTMM ni? Jom saya cerita. Sekarang saya dah sambung degree, saya ambil course IM. Sekarang saya dah masuk SEM 2 dah. Masa saya diploma dulu, memang best sangat. Apa yang saya belajar adalah saya belajar programming, buat coding, lepas tu buat design, ada belajar buat video, lepas tu belajar ambil gambar. Sebab kita orang belajarlah subjek fotografi digital lah semua tu. Lepas tu kalau programming, kita orang belajarlah computer programming, cara-cara nak buat program semua. Kita orang ada juga belajar buat 2D animation. Contoh dia macam cerita Tom and Jerry, Phineas and Ferb, siapa tengok. Itu adalah salah satu contoh lah cerita animation kan. Kita orang kena buat lah karakter. Memang best lah. Tapi yang paling best bagi saya adalah subjek storyboarding and script writing. Kita orang masa tu kena buat video tau. Kena buat video short film. Contoh kena ada berapa scene, contoh ada movement dia, dolly move ke apa semua kan. Lepas siap semua shooting semua, lecturer tunjuk lah result dia. Semua orang punya video lecturer tayang dekat bilik auditorium. Bilik ni macam wayang lah. Ada kursi yang tingkat-tingkat tu. Lepas tu sini bahagian screen dia lah, projector tu. Lepas tu masing-masing tengok video semua, group semua kan. Memang best lah tu. Masa tu lah paling kelakar, paling fun, have fun semua, memang best gila. Okay. Program DTMM ni adalah daripada fakulti FIK, Fakulti Informatik Komputeran. Fakulti ni bertempat di kampus besar tau, kampus Tembila. Apa yang best dekat kampus Tembila ni, sebab di kampus baru ni banyaklah benda-benda baru. Suasana dia memang tenang. Ada library baru, taman baru, taman di Tasik. Memang petang-petang memang syok gila kalau jogging, main basikal kan. Memang dah disediakan kemudahan lah. Contoh macam basikal, ada padang, ada court netball, court volleyball, ada dewan badminton. Dan yang paling best, saya petang-petang selalu pergi gym. Okay, gym tu gym baru dia selang-seli lah. Contoh hari Ahad lelaki, lepas tu Isnin perempuan, lepas tu lelaki perempuan, macam tu lah, selang-seli. So gym baru, ada equipment baru lah, dumbbell baru, treadmill ada kalau nak jogging dalam tu. Lepas tu ada aircon, ada TV, boleh pasang lagu lah. Memang best sangat. Okay, tu je lah yang saya nak share sikit dekat korang. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, join lah program DTMM ni. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizi bin Abdul Rahim. Saya merupakan alumni UNIZA yang mengambil jurusan Diploma Teknologi Maklumat, dan saya akan menceritakan pengalaman saya sepanjang masa saya berada di sana. Sepanjang masa saya melanjutkan pelajaran dalam Diploma Teknologi Maklumat, saya belajar mengenai penghasilan sistem, di mana sepanjang dalam subjek ini saya menghasilkan sebuah sistem dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Selain itu juga saya juga belajar mengenai penghasilan ataupun mereka bentuk website. Saya belajar mengenai bagaimana menghasilkan sebuah sistem berasaskan web browser.
Selain itu juga saya belajar mengenai pengurus internet, saya belajar mengenai macam-macam cara menguruskan sebuah server internet. Selain daripada pengurusan sistem, kami juga sebagai pelajar diploma teknologi maklumat juga belajar mengenai bidang-bidang fotografi, di mana sepanjang di bidang ini kami belajar mengenai cara-cara menghasilkan gambar yang sangat menarik. Dan juga kami juga belajar mengenai bidang-bidang multimedia seperti menghasilkan poster dan sebagainya. Diploma Teknologi Maklumat ini terletak di Fakulti Informatik dan Komputeran di Universiti Kampus Besar Tembilang. Fakulti ini terletak jauh daripada kawasan bandar, dan bagi saya kawasan ini amat menenangkan, serta kondusif dan juga sesuai untuk belajar. Di kampus besar ini terdapat juga kemudahan seperti perpustakaan yang sangat besar, serta juga terdapat taman dan tasik. Tasik ini amat luas dan sangat cantik, di mana sekiranya pelajar ingin mencari idea ataupun ilham, tempatnya yang sesuai untuk anda semua. Serta juga terdapat juga taman rekreasi dan gimnasium. Jadi sambil-sambil belajar menikmati keindahan dan belajar di kampus besar, pelajar juga dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, kemudahan pembelajaran. Kemudahan yang terdapat di FIK adalah maklumat teknologi maklumat, di mana di maklumat ini pelajar akan belajar mengenai pemasaran sistem serta pengaturan komputer seperti yang saya terangkan sebelum ini. Selain itu terdapat juga studio fotografi dan dewan auditorium. Di dewan ini sekiranya ada ceramah ataupun seminar ataupun program-program besar, kebanyakannya akan diadakan di dewan ini. Seterusnya ataupun akhir sekali, persyaratan di universiti ini amat mesra serta berpengetahuan. Jadi sekiranya pelajar terdapat soalan ataupun kekeliruan dalam pembelajaran, jangan rasa sekali malu, boleh dia nak ajukan telefon di mereka. Jadi setakat itulah daripada saya. Semoga video ini akan menarik minat anda untuk mengambil jurusan Diploma Teknologi Maklumat di FIK ini. Setakat itu daripada saya. Terima kasih. Okey adik-adik sekalian, so kita dah tengok tadi perkongsian experience alumni Uniza ataupun alumni FIK lah. Seorang tadi kita dah tengok saudara Ahmad daripada program multimedia, dan yang keduanya daripada saudara Faizi, beliau adalah alumni Diploma Teknologi Maklumat. So sebenarnya banyak lagi experience alumni yang kita nak share kat sini, tapi disebabkan masa terhad, so dapat kita siarkan 2 sahaja. So kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, so seronok ke belajar di TMM ataupun TM ni best ke tidak, so kena join kami So jangan lupa untuk letakkan sebagai pilihan pertama dalam UPU online. Masa masih ada kita ada 2 hari lagi sebelum UPU tutup pada esok hari pada jam 5 petang. Okey, so untuk pengetahuan adik-adik semua, graduan daripada program DTM dan juga DTMM kita ni mempunyai kadar kebolehpasaran graduan yang sangat tinggi untuk 3 tahun kebelakangan ni puratanya adalah lebih 80% kadar kebolehpasaran dia. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan kadar kebolehpasaran ni? So saya cerita sikit yang ini adalah standardized untuk semua universiti. Kadar kebolehpasaran graduan dikira daripada beberapa aspek lah. So yang pertama adalah pelajar tersebut, graduan tersebut telah pun bekerja, graduan tersebut melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun graduan tersebut sedang mengikuti apa-apa kursus untuk dia tingkatkan kemahiran profesional dia, dan satu lagi graduan tersebut berkemungkinan sedang menunggu panggilan untuk masuk bekerja. So untuk program DTM dan TMM 3 tahun kebelakangan ini kadar kebolehpasaran graduan adalah lebih 80%. So kira graduan kami ni macam laku keras lah So adik-adik jangan lepaskan peluang ni. Kita tempat di FIK agak terhad, ambilan untuk tahun ini walau bagaimanapun ditambah sedikit berbanding dengan tahun lepas, tapi tempat masih lagi terhad. So pilihlah sebagai pilihan yang pertama. Alright, so saya rasa itu sajalah perkongsian maklumat daripada pihak pengurusan FIK. Kita teruskan dengan sesi soal jawab di ruangan FB chat. So rasanya ada soalan yang diajukan. Soalan yang pertama,
Okey, apa subjek-subjek yang best dalam diploma multimedia? Okey, so soalan berkenaan dengan program multimedia. Mungkin saya boleh jemput Dr. Wan Malini untuk jawab soalan ni. Silakan. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang bertanya mengenai apa subjek yang best dalam multimedia. Okey, sebab tu kita ada dua program, Diploma Teknologi Maklumat dan Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Bila Teknologi Maklumat Multimedia tu dia ada lebih kepada pengkhususan ataupun kita ada ambil subjek-subjek tertentu untuk dalam program diploma kita ni lah. Okey, antara subjek pengkhususan ataupun subjek yang best, kita boleh katakan best lah dalam kita punya program ni adalah kita ada subjek seni reka dan seni lukis. Okey, dalam subjek seni reka seni lukis adik-adik ada bahkan belajar basic melukis lah. So bila nak jadi bidang multimedia ni, nak jadi pereka bentuk, okey, so kena tahu sedikit basic melukis. Okey, seterusnya kita ada juga subjek fotografi. Okey, kita boleh belajar teknik dan cara untuk ambil gambar. Okey, kita ada ambil subjek audio dan video. Kita belajar untuk buat editing audio dan video. Okey, kita ada subjek reka bentuk grafik. Okey, kita belajar macam mana nak design sesuatu, poster, template. Okey, kita juga ada belajar untuk subjek animasi. So kita boleh buat animasi macam yang kita tengok di TV tu lah, animasi 2D dan juga 3D. Okey, tu antara subjek-subjek yang khusus untuk Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okey, so ada kelebihan lah sikit berbanding Diploma Teknologi Maklumat ataupun diploma program yang lain. Okey, so kita ada tambah ilmu tambahan, okey, kepada pelajar-pelajar kita untuk Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okey, terima kasih Dr. Wan Malini. So ada lagi soalan seterusnya. Saya tidak memohon semasa UPU bulan 3 baru ni. So bolehkah saya membuat permohonan sekarang? Okey, yang ini saya cuba kupaskan soalan ni. So UPU dah dibuka pada bulan 3 baru ni, kemudian ditutup. So sekarang UPU dibuka semula bermula 15 hari bulan 6 sehingga 21 hari bulan 6. So pada fasa sekarang pelajar ataupun adik-adik masih boleh membuat permohonan baru. Sekiranya sebelum ini tak buat permohonan, so sekarang nak buat permohonan baru masih boleh sehingga pukul 5 petang esok. Okay, bagi pelajar-pelajar yang dah buat permohonan, so dia nak kemaskini pilihan program, boleh buat kemaskini sekarang juga sehingga 5 petang pada esok. Okay, so jangan lupa untuk pilih program kami sebagai pilihan pertama anda. Okay, right, soalan seterusnya, saya tak tahu nak pilih diploma yang mana, boleh ke nanti saya tukar program? Okay, so ada yang bertanya mengenai tukar program. So mungkin mana-mana ketua pusat pengajian ataupun Tuan Dekan ingin menjawab soalan ni, saya buka, silakan. Okey, di sini kita ada juga bersama-sama dengan kita hari ini adalah Timbalan Dekan Akademik iaitu Profesor Madya Dr. Muntazimah Muhammad. So mungkin untuk soalan ni saya jemput kita punya Timbalan Dekan Akademik Dr. Muntazimah untuk sama-sama kita bagi pencerahan lah kepada yang bertanya. Silakan Dr. Muntazimah. Terima kasih Dr. Zahratul. Okay, adik-adik nak menjawab pada soalan yang tadi, tak tahu mana satu nak pilih program kita ni ada dua, ada yang satu program teknologi maklumat, satu lagi teknologi multimedia. So seperti mana yang Ketua Pusat Pengajian ada brief tadi, teknologi maklumat ni berkait dengan banyak kepada sains komputer dan pembangunan aplikasi. Manakala multimedia ni lebih kepada pembangunan aplikasi multimedia. Dua-dua mempunyai kelebihan masing-masing lah, kerana dua-dua program ni telah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang sudah melahirkan pelajar-pelajar cemerlang di peringkat sarjana muda dan sarjana
serta PhD sebelum ni. Since dua program ni merupakan program yang lama pada tahun 93 lagi, dan di TMM tu pada tahun 96 kalau tak silap saya. Okey, memang mempunyai pasaran masing-masing lah, yang mana alumni kita memenuhi pasaran yang tertentu. Ada bidang multimedia, dia ada untuk memenuhi kejayaan yang terkini, pembangun konten multimedia. Yang ni kejayaan 4.0 lah. Boleh buat secara freelance ataupun di syarikat-syarikat yang menggunakan multimedia sebagai sebagai asas utama dia punya bisnes, dan juga dalam penerbitan. Sekiranya adik-adik pilih salah satu saja, nanti bila adik-adik dah masuk ke dalam program ni, adik-adik akan bertemu dengan senior, dan suasananya mungkin adik-adik lebih cenderung kepada mana-mana program. Mungkin adik boleh buat pertukaran program lah. Awal-awal lagi pada semester 1 tu, tengok dulu macam mana, dan selepas dapat keputusan semester 1, kita boleh buat pertukaran secara dalaman lah. Jangan risau kalau tak dapat buat pilihan tu. Masing-masing ada kelebihan. Jadi bila tak tahu ni, boleh masuk dululah ke dalam program. Boleh enroll dulu pada program. Pilih sebagai pilihan pertama, insya-Allah kita akan pilih lah. Sebagai pilihan pertama di UPU, insya-Allah first hand kita akan ambil. Insya-Allah. Itu saja, Dr. Zah. Okay, terima kasih Dr. Mutazimah. Kita ke soalan yang seterusnya. Sekiranya saya tidak mendapat tawaran UPU, bolehkah saya membuat rayuan? Adik-adik ni bertanya, adakah masih boleh beliau membuat rayuan untuk masuk ke UNIZA sekiranya dia tidak mendapat offer daripada UPU, dia telah isi UPU tapi tak dapat nanti, so boleh tak dia nak buat rayuan? So kalau boleh, ada tak, bagaimanakah caranya? Okay, so saya buka kepada pengurusan pentadbiran untuk jawab. Saya jawab sekali lagi lah. Sekiranya kita tidak mendapat tawaran UPU, kita boleh kemukakan, adik-adik boleh kemukakan rayuan lah kepada kami secara direct lah setelah sekiranya tidak mendapat tawaran UPU, kita ada satu step. UPU ada satu step lagi, iaitu rayuan UPU. Jadi letak dulu pilihan pertama, pilihan kedua di pada tarikh yang UPU tetapkan untuk buat e-rayuan. Dan selepas e-rayuan tu, ada keputusan e-rayuan, barulah adik-adik boleh lagi memohon kepada kami secara direct. So daripada UPU result, and then adik-adik akan diberi peluang untuk e-rayuan sekiranya tidak dapat tawaran. Sekiranya selepas itu masih tidak dapat tawaran, boleh kemukakan kepada kami secara teruslah. Boleh kontak kami di FB. Kita akan dapatkan nombor untuk kita hubungilah. Okey, terima kasih Dr. Mutazimah. Soalan seterusnya, macam mana cara belajar dalam situasi COVID ini? Okay, so seperti yang kita tahu, sekarang kita semua sedang menghadapi pandemik COVID. So ada saudari yang bertanya, dia concern macam mana nanti PDP yang akan dijalankan kalau dia enroll dalam diploma. So mode pembelajaran yang macam manakah yang dia akan hadapi nanti sekiranya masuk diploma FIK lah. Okay, so untuk soalan ini saya buka kepada pihak pengurusan. Okay, saya cuba jawab ya. Okay, untuk
pembelajaran semasa pandemik ni. Okey, adik-adik akan belajar secara dalam talian dah. Okey. Jadi pembelajaran tu seperti biasa, yang berbezanya adalah adik-adik hanya perlu duduk di rumah ataupun maksudnya di luar kampus, dan kita akan belajar secara dalam talian. So adik-adik jangan risau, walaupun ianya adalah secara dalam talian, insya-Allah pengajarannya masih sama, konten pengajarannya masih sama. Okey, apa yang tidak dipahami semasa kelas masih lagi boleh ditanya semasa sesi kuliah ataupun sesi makmal berjalan. Okey, dan ini sebenarnya kita dah praktiklah sepanjang pandemik yang berlaku bermula daripada semester 2 sesi 19-2020. Okay, so far Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kita harap suasana pandemik ni tidak mengganggulah kita punya pembelajaran secara, walaupun ianya dijalankan secara atas talian. Okay. Okey, terima kasih Dr. Siti. Okey, so banyak soalan yang baru masuk ni. Okey, so saya teruskan. Soalan seterusnya, sekiranya saya diterima masuk di diploma di UNIZA, apakah potensi nak dapatkan pinjaman atau beasiswa? So macam mana dari segi beasiswa ataupun pinjaman lah, saluran-saluran yang ada untuk pelajar mohon sekiranya diterima sebagai pelajar diploma nanti. So mungkin saya jemput Dr. Muntazimah kalau ni untuk jawab soalan. Saya tak dengar soalan. Boleh ulang sekali lagi? Okey, macam ni doktor. Ada pelajar, ada adik-adik kita lah yang bertanya sekiranya dapat masuk kepada program UNIZA, di UNIZA, apakah potensi nak dapatkan pinjaman atau beasiswa? So dia tanya ada saluran pinjaman ataupun beasiswa lah yang boleh dimohon sekiranya belajar diploma ni. Okey, potensi untuk mendapatkan pinjaman atau beasiswa bantuan pembelajaran adalah seperti seperti di institusi pengajian tinggi yang lain lah. Seperti contohnya di universiti lain, diploma universiti lain ya. Selain kita ada PTPTN, kita boleh juga memohon beasiswa ataupun zakat, beasiswa zakat daripada majlis agama masing-masing lah. Contohnya majlis agama di Terengganu, Majlis Agama Pahang. Sebelum ni pelajar-pelajar kita banyak macam itulah. Dan juga untuk B40 kita juga ada bantuan lah, boleh memohon bantuan di Pejabat Wakaf UNIZA bagi contohnya untuk menyelesaikan yuran dan sebagainya. InsyaAllah bila masuk ke dalam, contohnya enroll pada minggu pertama perkuliahan, itu minggu pertama tu biasanya minggu silaturahim lah. Kita masuk bulan Ogos, so dalam minggu pertama kemasukan tu pelajar-pelajar akan diterangkan tentang, akan bagi taklimat lah tentang hak ehwal pelajar, bagaimana nak handle dalam situasi dan suasana di UNIZA, dan juga bagaimana kita peluang dan ruang kat mana kita boleh apply untuk beasiswa dan bantuan derma siswa ataupun pinjaman untuk pembelajaran. Nanti kita akan diterangkan oleh pihak akademik, iaitu bahagian yang menguruskan pengambilan pelajar dan juga hak ehwal pelajar sendiri. Dan biasanya pelajar-pelajar akan dapatlah mana-mana satu bantuan berdasarkan kelayakan lah, macam tu ya. Okay, terima kasih Dr. Muntazimah. Kita ada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, saya nak tanya, untuk diploma teknologi maklumat multimedia, mewajibkan tak pelajar untuk mempunyai kamera sendiri? So kalau yang nak masuk multimedia ni kena ada kamera sendiri ke, ataupun kalau tak ada pun boleh masuk?
Okay, so soalan ni saya rasa sesuai lah untuk KPP Multimedia kita jawab. Silakan Dr. Malini. Okey, terima kasih kepada adik yang bertanya. Okey, untuk diploma teknologi maklumat multimedia memang kita akan ada belajar subjek berkenaan dengan fotografi, videografi. Walau bagaimanapun kita tahu apa kemampuan pelajar kita. Okey, jadi kita tidak mewajibkan kepada para pelajar untuk memiliki kamera sendirilah. Okey, walau kita ada di fakulti, kita ada banyak kemudahan yang kita sediakan. Okey, termasuk kita ada studio fotografi yang lengkap dengan kamera dan juga lens yang boleh digunakan oleh pelajar. Okey, semasa kelas dan juga untuk menyiapkan sebarang tugasan dan projek lah. Okey, dan secara kesimpulannya tak wajib lah untuk para pelajar ada kamera baru boleh mohon program ni. Okey, kita disediakan pelbagai kemudahan kamera, makmal untuk editing di fakulti kita. Okey, jadi adik-adik perlu join dulu program kita ni untuk gunakan segala kemudahan yang kita sediakan. Okey, terima kasih Dr. Zah. Terima kasih Dr. Malini. Okey, soalan seterusnya. Saya merupakan pelajar akaun sewaktu tingkatan 5. Jadi saya tidak mempunyai basic programming ataupun coding maupun basic asas tentang komputer. So adakah semua ini akan diajar semula di sana nanti? Maksudnya waktu diploma nanti ada tak benda tu diajar balik ataupun dah skip benda tu sebab dia tak ada basic. Okey. Alright, so saya buka kepada pihak pengurusan untuk jawab. Silakan. Mungkin kita punya Tuan Dekan nak jawab soalan ni, silakan. Dr. Zah, ulang soalan please. Okey, soalan adik tadi adalah sewaktu tingkatan 5, beliau mengambil beliau adalah aliran akaun. So bila masuk ke diploma, adakah basic computer programming semua tu diajar kembali? Sebab beliau tak ada basic dalam bidang tersebut. Secara asasnya program diploma yang 6 semester 2 tahun tu memang akan mencakupi kesemua keperluan sama ada pelajar didedahkan kepada pengacaraan dan sebagainya. Semua pelajar sama ada mereka mempunyai pengalaman ataupun tidak, mereka akan bermula pada semester 1 ya, dan akan mengikuti semua subjek-subjek yang telah disenaraikan, yang diwajibkan ke atas mereka. Antara subjek yang tetap mereka kena ambil ialah subjek yang berkaitan dengan pengacaraan, yang mana kami akan mendedahkan kepada pelajar secara asasnya bagaimana, dan juga mereka akan dibawa masuk ke dalam makmal. Ya? Kami akan buat hands on pada pelajar supaya mereka dapat mempelajari secara lebih dekat lagi dan lebih efektif mengenai pengacaraan. So tidak ada sebarang apa yang perlu dibimbang. Yang penting ialah enroll into our program, insyaAllah. Daripada SEM 1 hingga SEM akhir kami akan ajar. Dan dia akan meliputi daripada asas hingga kepada tahap yang lebih tinggi, insyaAllah. Itu saja, terima kasih Dr. Zah. Okey, terima kasih our dekan di atas jawapan tadi. Seterusnya ada yang bertanya berkenaan dengan asrama. Adakah asrama disediakan kepada pelajar, dan jika disediakan, ianya disediakan sepanjang program pengajian atau pada tahun awal sahaja? Okay, so saya buka, mungkin Dr. Wan Malini nak menjawab kepada persoalan ni, silakan. Okey, untuk kemudahan asrama, di kampus Besut memang kita ada sediakan asrama lah. Untuk pelajar semester 1 ataupun tahun 1 memang kita akan bagi kemudahan asrama. Kita utamakan kemudahan asrama kepada pelajar semester 1 dan tahun 1. Walau bagaimanapun apabila masuk kepada tahun yang kedua, ada pelajar yang baru pula akan enroll. Jadi kemudahan asrama bila kita dah jadi tahun 2 tu agak terhad lah.
Okey, jadi kalau untuk kita terus tinggal di asrama tu, kita perlu aktif untuk pelbagai aktiviti, di mana universiti ni bukan tempat untuk kita untuk dapat ilmu akademik saja, tapi untuk ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi aktiviti di asrama tu pun kita perlu aktif. Okey, dan kita insya-Allah kita akan dapatlah untuk terus tinggal di asrama. Okey, tapi jika kita tiada peluang untuk tinggal di asrama, kita boleh cari rumah sewa di sekitar kampus. Okey, insya-Allah di sekitar kampus Besut tu ada terdapat banyak rumah-rumah sewa yang kita boleh pilih lah sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Okey, dan yang hampir ataupun dekat lah dengan kampus Besut kita tu. Okey, terima kasih Dr. Zah. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, sekarang pembelajaran secara online. So, adakah terdapat bantuan komputer kepada pelajar yang tidak berkemampuan? So, adakah UNIZA ataupun FIK sendiri ada menyediakan saluran untuk pelajar mohon bantuan komputer? Okey. Saya jemput Dekan untuk untuk ni, mungkin boleh jawab pada persoalan ni. Terima kasih kepada Dr. Zah. Sebagaimana yang berlaku pada awal pandemik baru-baru ini, didapati bahawa sebahagian daripada pelajar kami tidak mempunyai kemudahan komputer yang baik untuk mendapat akses kepada internet. So, apa yang telah dilaksanakan oleh pihak UNIZA, pengurusan UNIZA, ialah mereka telah menyediakan pinjaman kepada pelajar yang mempunyai masalah yang tidak ada komputer sebagainya, untuk diberi kemudahan untuk membeli ataupun mendapatkan laptop. Itu yang telah berlaku pada pandemik baru ini. Maknanya memang pihak UNIZA amat concern, di mana pelajar perlu belajar secara online, dan untuk belajar secara online, laptop ialah keperluan yang mesti ada, dan UNIZA mengenal pasti keperluan tersebut, dan UNIZA menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelajar-pelajar untuk membuat pinjaman, dan digunakan pinjaman tersebut untuk membeli laptop agar memudahkan cara mereka belajar. So, insyaAllah saya rasa benda ini akan terus disediakan, dan kita akan tengoklah sebagaimana yang telah dilaksanakan pada mulanya pandemik dahulu. Okay, itu saya, Dr. Zah. Okay, terima kasih Tuan Dekan. Okay, kita ada lagi soalan. Okay, soalan seterusnya. Selepas tamat diploma, boleh tak saya nak sambung ke universiti lain? Okay, sekiranya dah enroll ke diploma kami dan tamat diploma di FIK, tak ada masalah untuk pelajar mohon sambung ijazah di universiti yang lain. So, permohonan ke ijazah di universiti yang lain adalah melalui UPU lah. Okay? Kalau daripada diploma FIK nak mohon ijazah di universiti lain melalui UPU online yang akan dibuka lah pada masa tersebut. Tapi sekiranya daripada diploma FIK ini menyambung pengajian degree juga di FIK ataupun di UNIZA itu sendiri, so adik-adik pelajar boleh memohon melalui sistem dalaman UNIZA sendiri. So ada, jika cukup syarat, kita akan terima untuk sambung pengajian ke peringkat ijazah di FIK. Okay. Alright, soalan seterusnya, adakah program DTM dan DTMM ini diiktiraf? Okay, so saya kira di sini diiktiraf oleh MQA lah kot yang dia nak tanya ni. So yes, program diploma kita diiktiraf oleh MQA, telah pun mendapat akreditasi penuh oleh MQA. So sebenarnya ada banyaklah benefit yang adik-adik akan dapat sekiranya adik-adik enroll dalam program kami ni. So antaranya program kami ni diiktiraf oleh MQA. So tadi saya pun dah bercerita berkenaan dengan kebolehpasaran graduan yang tinggi 3 tahun kebelakangan ni. Kebolehpasaran graduan bagi program DTM dan DTMM kita adalah 80% dan ke atas. Dan adik-adik berpeluang belajar di kampus Besut, iaitu satu kampus yang baru. Walaupun kampusnya baru, tapi infrastrukturnya lengkap dan juga persekitaran pembelajarannya yang sangat kondusif. Okay? So adik-adik akan rasa tenang untuk belajar di kampus baru dengan kemudahan-kemudahan juga baru. So nanti kalau berpeluang untuk bersama-sama kami di FIK, so adik-adik akan berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman belajar di kampus kami, insya-Allah. Okay.
So kita ada sedikit masa lagi, so mungkin saya boleh buka kepada 2 atau 3 soalan lagi. Soalan seterusnya, ada yang bertanya mengenai yuran pengajian diploma. Berapakah yuran pengajian yang dikenakan untuk pelajar diploma di FIK Uniza? So untuk yuran, mungkin kita boleh serah kepada Timbalan Dekan Akademik Dr. Muntazimah untuk jawab. Okay, so yuran pengajian untuk program diploma keseluruhannya dalam hampir 4,000 lebih, yang mana tahun pertama sebab melibatkan pendaftaran, so dia akan jadi 2,247 something, and then tahun yang kedua hanyalah 1,927 lebih ya. So total ni akan sampai 4,000 lebih lah. Tapi yuran ini sekalilah semasa cover semester termasuklah latihan industri tadi ya, dan yuran ini tidak termasuk dengan yuran ada yuran yang termasuk dan tak termasuk. Yang ni ialah yuran tuition fee lah, yuran pengajian ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muntazimah. Okey, soalan seterusnya, so ni ada soalan yang bertanyakan berkenaan dengan sistem semester bagi diploma DTM dan DTMM lah. So mungkin tadi masa penerangan saya ada bagi tahu yang diploma kita sebenarnya ada 6 semester tapi jangka masanya hanya 2 tahun. So mungkin ada tertanya-tanya lah macam mana sebenarnya semester kita ni berlangsung, memandangkan ada 6 semester yang banyak tapi tempohnya 2 tahun sahaja. So saya rasa sesuai untuk dijawab oleh mungkin KPP ataupun TDA nak jawab soalan ni dengan lebih lanjut. Okey, untuk pertanyaan berkenaan dengan sistem semester bagi kedua-dua program diploma DTM dan juga DTMM. Okey, so tempoh pengajian dia adalah 2 tahun lah, okey, yang meliputi ataupun merangkumi 2 semester pendek, 3 semester biasa dan juga 1 semester lagi untuk latihan industri. Okay, so ini adalah contoh-contoh khusus bagi Diploma Teknologi Maklumat. Okay, contoh pada tahun yang pertama kita akan ada semester pendek, semester 1 dan semester 2. Okay, pada semester pendek kita akan ambil sebanyak 11 jam kredit. Okay, semester 1 kita akan ambil 18 jam kredit dan semester 2 kita akan ambil sebanyak 21 jam kredit. Kemudian diikuti oleh semester pendek yang berikutnya. Okay, untuk semester pendek yang berikutnya adalah sebanyak 9 jam kredit. Kemudian diikuti oleh semester 4 sebanyak 19 jam kredit dan juga semester 5. Okay, so semester 5 ni kita akan menjalani latihan industri lah. Okay, so jam kredit bagi latihan industri adalah sebanyak 12 jam kredit. So dalam tempoh 2 tahun ni kita akan kumpul sebanyak 90 jam kredit lah untuk melayakkan kita bergraduasi. Okay, sama juga untuk Diploma Teknologi Maklumat Multimedia, merangkumi semester yang sama, 2 semester pendek, 3 semester biasa dan juga 1 semester untuk latihan industri. Okay. Okay, terima kasih Dr. Siti. So rentetan daripada soalan berkenaan sistem semester tadi, kita ada terima satu lagi soalan. Dia tanya, dalam struktur tu nampak ada khusus bahasa asing. Kemudian lepas tu apakah yang dimasukkan dengan semester pendek? Dan adakah kos ini 4 semester sahaja? Okay, untuk soalan ni saya cuba jelaskan. Okey, dalam program DTM ataupun DTMM, pelajar perlu ambil satu kursus bahasa asing. So di sini pelajar-pelajar boleh pilihlah di antara kursus bahasa asing yang kita akan tawarkan. Kebiasaannya kita ada bahasa Mandarin, bahasa Arab, Thailand. Okey, so ada pilihan bahasa yang pelajar boleh pilih, ambil satu sahaja bahasa asing untuk sepanjang program pengajian. Okey, soalan seterusnya dia bertanya
short SEM tu apa? Semester pendek. Okey, macam ni. Kita ada 6 semester dalam jangka masa 2 tahun. Okey, so semester pendek adalah semester yang mana 7 minggu sahaja pelajar akan berada dalam sesi pembelajaran. Kalau semester panjang, iaitu pelajar akan belajar selama 14 minggu. So dalam 6 semester ni, pelajar akan melalui 2 semester pendek yang 7 minggu tu. Kemudian akan ada 4 semester panjang yang 14 minggu. So campur kesemuanya akan ada 6 semester tapi jangka masanya 2 tahun sahaja. Okay, so harap saya menjawablah kepada persoalan yang ditanya oleh saudara kita ni. Okay, so saya rasa satu soalan saja lagi yang kita boleh ambil sebelum kita tutup sesi petang ini. So soalan terakhir adalah, saya sangat berminat bermain game. Saya juga berminat dengan teknologi. Di sebalik teknologi, saya juga berminat dengan teknologi untuk bangunkan game. Adakah program di TMM tepat untuk saya? So dia minat main game, dia minat juga teknologi untuk develop game tu. So sesuai tak dia ambil di TMM ni? Okay, so saya rasa ini soalan ni saya jemput Dr. Malini, KPP Multimedia untuk jawab soalan ni. Dr. Malini, silakan. Okey, terima kasih kepada adik yang bertanya. Okey, alhamdulillah minat main game tu dan minat untuk bangunkan game. So dan juga minat untuk sambung belajar. Alhamdulillah, perkara yang baiklah. Okey, so bila nak masuk program untuk sambung belajar ni, dia tanya minat ke boleh ke program di TMM, tepat ke? Alhamdulillah, tu adalah pilihan yang tepat lah. Okey, walaupun dia hanya satu program diploma. Okey, tapi dalam program diploma tu kita akan bagi asas-asas kepada pembangunan kandungan multimedia. Okey, termasuklah pembangunan game. Okey, so seterusnya apabila adik-adik ingin mengembangkan lagi bakat, okey, so boleh sambung lagi pembelajaran okey ke peringkat lebih tinggi dalam program ijazah sarjana muda teknologi maklumat informatik media. Okey, dan di situ boleh kita boleh kembangkan lagi kita punya pengetahuan okey untuk bangunkan game ni lah. Okey, so untuk menjawab soalan adik tadi, okey, tepat ke tak program di TMM ni, alhamdulillah itu adalah satu pilihan yang tepat. So adik yang berminat tu boleh mohon okey di UPU, okey, letak pada pilihan yang pertama. Okey, untuk program di TMM di UNIZA. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Wan Malini menjawab kepada soalan terakhir untuk sesi kita kali ini. Okey, seterusnya kita dah nak sampai ke penghujung sesi sebenarnya. Sebelum saya tutup kita punya sesi, kita tengok dulu, kita ada satu lagi video yang kami bawakan khas dari FIK UNIZA untuk anda semua. So jom kita saksikan.